Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di dalam pembacaan hadis Sunan Imam Tirmizi, sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan periwayatannya oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita telah tiba pada tajuk besar berkenaan tentang abwabu tafsiril Quran, hadis-hadis berkenaan tentang tafsir Al-Quran, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke 3328, hadis berkenaan tentang ayat-ayat surah As-Saff, juz yang ke-28. Baca sanadnya. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang ulama muda Yahudi yang telah masuk Islam sewaktu awal Nabi berhijrah ke Madinah. Kata Abdullah bin Salam, qa'adna nafaram min ashabi Rasulillah. Kami beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duduk. Fatadzakarna, lalu kami saling berbincang. Fakulna, lalu kami berkata, lau na'lamu ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Kalaulah kami mengetahui amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah, la'amilnahu, pasti kami akan mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang berada pada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua daripada surah Saff. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal aziz, dan Allah Maha Perkasa, al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Ayat yang seterusnya, ya ayyuhallazina amanu, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang kamu tidak lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu berfirman begitu. Seterusnya pada ayat yang ketiga, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, adalah kemurkaan yang besar di sisi Allah bahawa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Kemudian barulah ayat yang keempat yang merupakan tajuk kepada persoalan para sahabat tadi, apakah amalan yang disukai oleh Allah. Maka pada ayat yang keempat firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Lalu ayat yang keempat yang sebenarnya yang pada waktu itu berkaitan dengan tajuk yang para sahabat ungkapkan, kalaulah kami tahu amalan apa yang disukai oleh Allah, la amilnah, nescaya kami lakukan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang untuk membela agama Allah, saf'a, dalam barisan yang teratur, rapi, seolah-olah sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Ka'annahum bunyanum marsus. Mereka pada waktu itu tersusun, pada waktu itu berkumpulan dan tidaklah bersendirian. Maka ini adalah antara amalan yang disukai oleh Allah. Berkata Abdullah bin Salam, faqara'aha, maka Nabi SAW telah membaca ayat-ayat ini kepada kami. Maka berkata perawi Abu Salamah, faqara'aha, maka telah membaca ayat-ayat ini kepada kami Abdullah bin Salam.
telah berkata Yahya, faqaraha alaina Abu Salamah. Abu Salamah telah membaca ayat ini kepada kami. Berkata Ibnu Katsir, faqaraha alaina Al-Auza'i Al-Auza'i telah membaca ayat-ayat ini kepada kami. Berkata Abdullah bin Abdurrahman, guru Imam Tirmizi, faqara'aha alaina Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir telah membaca kepada kami ayat ini. Itulah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Baca qala Abdullah bin Sa'ib wa qad khulifa, baca. Dan telah berbeza pendapat ataupun riwayat yang berbeza Muhammad bin Kasir dalam sanad hadis ini daripada Auza'i. Maka Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkan daripada Auza'i, daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Hilal bin Abi Maimunah, daripada Atha bin Yasar, daripada Abdullah bin Salam. Ataupun daripada Abu Salamah, daripada Abdullah bin Salam. Warawa, dan telah meriwayatkan Walid bin Muslim hadis ini daripada Auza'i, riwayat yang lebih kurang sama dengan Muhammad bin Katsir. Surah yang seterusnya, Suratul Jumu'ah bi dhammil mim dengan min berbaris depan, Al-Jumu'ah. Riwayat 2329. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna inda Rasulillah, kami telah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat, ketika mana turunnya suratul Jumu'ah. Fatalaha, maka Nabi telah membacakan ayat-ayat daripada suratul Jumu'ah kepada kami. Falamma balagha, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba pada ayat yang ketiga daripada suratul Jumu'ah, mana Allah berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan Allah berfirman wa akharin, dan Allah juga telah mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang lain daripada mereka, daripada orang Arab. Lamma yalhaqu bihim, yang mana mereka masih belum datang lagi, masih lagi belum bersama lagi. Maka para sahabat maka seorang telah bertanya, wahai Rasulullah, man haula, siapakah mereka ini? Allazina lam yalhaqu bina, yang masih lagi belum datang dengan kami. Falam yukallimhu, maka pada awalnya Nabi tidak menjawab. Berqal, kemudian berkata perawi, wa Salmanu fina, dan pada waktu itu Salman Al-Farisi ada duduk bersama dengan kami. Maka Nabi SAW telah meletakkan yadahu, tangan baginda yang mulia, ala Salman, pada Salman. Maka Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadih, dan demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, lau kanal imanu bis suraya, kalaulah iman terletak di bintang Suraya, di gugusan bintang Suraya, latanawalahu, pasti akan beroleh iman tersebut beberapa orang daripada kalangan mereka ini, iaitu bangsa-bangsa Ajam dan juga orang-orang Farsi. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Terus Abdullah bin Ja'far, kita dah baca dah tentang Abdullah bin Ja'far, ayah kepada Ali ibn al-Madini. Terus Abul Ghais, nama perawi, nama penuhnya adalah Salim, dan beliau merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Muti'. Sementara itu Thawr bin Yazid, beliau adalah Madani, sementara ada juga Thawr bin Yazid yang daripada Syami. Terus ini berlaku sewaktu datangnya, sebab itu lihat kepada Sinhara, baris yang terakhir. Qala Muqatil, berkata Muqatil bin Hayyan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal Jum'ah, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumaat, maka telah datanglah Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi minas Syam, daripada Syam.
Dan waktu ni Dihya bin Khalifah Al-Kalbi belum lagi masuk Islam. Dan apa yang dia bawa daripada Syam, dia seorang peniaga, saudagar, yang mana dia bawa stok yang banyak. Minaz zait, daripada minyak zaitun, daripada barang-barang keperluan yang lain. Dan adalah Dihya ni, kata Muqatil, idza qadima, apabila dia datang daripada Syam membawa bekalan-bekalan, lam yabqa bil madinati atikum illa atathu. Tak ada seorang pun yang ada kat Madinah kecuali akan datang membeli daripada dia. Sebab dia bawa barang yang daripada Syam, barang yang jarang dijumpai, barang keperluan yang penting dan sebagainya. Wa kana yaqdam idza qadima bi kulli ma yahtaju ilaih. Dan adalah dia membawa barang-barang yang diperlukan oleh penduduk Madinah, daripada daqiq, daripada bur, daripada tepung halus, daripada tepung dan sebagainya. Fayanzilu inda ahjari zaid. Maka pada satu hari, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi telah datang dan berhenti dekat salah satu pasar Madinah yang dikenali dengan nama tempat Ahjaruz Zaid. Summa yadribu bit-tabal, dan dia mula pada waktu itu menepuk kompang dia, gendang dia, sebagai tanda dia dah sampai supaya penduduk Madinah datang kepadanya untuk berjual, untuk membeli. Liyu'adzinan nas, untuk memberi makluman kepada manusia tentang kedatangannya. Fayakhruju ilaihin nas, maka berduyun-duyunlah manusia keluar untuk membeli barang-barang daripada Dihya. Faqadima dzata Jum'ah, pada satu hari dia datang pada hari Jumaat. Wa kana dzalika qabla an yuslim, dan ini berlaku sebelum beliau masuk Islam. Dan Nabi SAW ketika mana dia datang sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka ketika mana Nabi sedang berkhutbah, bila dengar dia bunyi kompang, bunyi gendang yang dipukul oleh Dihya, maka pada waktu itu para sahabat bangun meninggalkan Nabi SAW. Falam yabqa fil masjid, maka tidak berbaki bersama dengan Nabi dalam masjid kecuali hanya 12 orang. Hanya 12 orang je. Yang lain semua pergi pada waktu itu nak membeli barang yang mereka sangat perlukan daripada Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Maka turunlah suratul Jum'ah. Yang kita baca ayat ini adalah berkenaan tentang ayat yang ke-11 daripada suratul Jum'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bainaman Nabi, kata Jabir bin Abdullah, sedang Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumaat, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Idza qadimat, maka pada waktu itu datanglah Ayrul Madinah, rombongan perniagaan, iaitu dalam kurungan boleh tulis milik Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Al-Madinah, mereka tiba ke Madinah. Fabtaraha, maka telah segera pergi sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga tidak berbaki daripada kalangan mereka kecuali hanya 12 orang sahaja. Antara yang berbaki adalah Abu Bakar, Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka telah turunlah ayat yang ke-11 daripada suratul Jumu'ah, teguran daripada Allah kepada para sahabat baginda Nabi SAW. Apakah ayatnya berbunyi? Firman Allah, wa idza ra'au tijarah, dan apabila kamu melihat, apabila kamu mengetahui. Sebab para sahabat waktu tu tak adalah nampak, tapi mereka tahu bila mendengar pukulan tabal, pukulan gendang yang menandakan telah tiba Dihya pada waktu itu. Maka terjemahkan ra'au sebagai mengetahui. Dan apabila mereka telah mengetahui tijaratan, ketibaan barang perniagaan, au lahwa, ataupun pada waktu itu hiburan, yang di sini dimaksudkan dengan tabal yang dipukul oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Maka apabila kamu mengetahui tentang perniagaan ataupun tabal ataupun gendang, infaddu, maka kamu telah bergegas pergi ilaiha, kepadanya. Wa tarakuka qa'ima, dan kamu biarkan Nabi SAW berdiri untuk menyampaikan khutbah seorang diri. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus riwayat sanad seterusnya. Terus surah yang seterusnya, suratul Munafiqun, di sini menceritakan tentang perangai Abdullah bin Ubay bin Salul. 3331, 3331. Terus hadis yang pertama berkenaan tentang kesemua surah ni berkenaan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya golongan munafik. Terus
Kata Zaid bin Arqam, waktu ni dia masih muda, sahabat yang sangat masih muda. Dalam perang Uhud dia cuba turut serta, tapi Nabi SAW telah suruh dia balik. Maka daripada Zaid bin Arqam beliau berkata, kuntu ma'a ammi, aku telah bersama dengan pakcikku. Dan ketika itu aku telah mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul ini gariskan bawahnya adalah nama kepada mak Abdullah. Salul ni bukanlah pada waktu itu nama atuk Abdullah, tapi nama maknya. Abdullah bin Ubay, Ubay itu nama ayahnya, dan Salul itu nama ibunya. Dia telah berkata kepada kawan-kawan dia, nanti pada hadis yang berikut kita akan baca kenapa bermulanya pertengkaran ini. Maka dia telah berkata kepada kawan-kawannya, la tunfiku, janganlah kamu membelanjakan harta kamu ala man inda Rasulillah, kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, sehinggalah mereka pada waktu itu yanfaddu, meninggalkan baginda Nabi SAW. Biarlah mereka kelaparan dan biarlah Nabi SAW bersendirian, mereka tinggalkan Nabi. Kemudian pada ayat yang ke-8 pula, Allah nukilkan juga kata-kata yang lain Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala irraja'na ilal Madinah, dan jika kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal, pasti dan pasti yang mulia dan kuat daripada kita akan keluarkan minha, daripada Madinah, al-azal, yang hina dan juga yang lemah. Jom bila kita balik Madinah nanti, biar kita halau orang-orang Mekah keluar daripada Madinah, supaya mereka boleh tahu siapa yang pada waktu itu mulia dan siapakah yang hina. Maka inilah pada waktu itu perancangan Abdullah bin Ubay bin Salul memburukkan Nabi, dan pada waktu itu membangkitkan semangat perkauman kepada orang-orang Ansar. Fadzakartu dzalika li'ammi, maka Zaid bin Arqam dia dengar dan dia tak boleh tahan diri dia pergi berjumpa dan ceritakan kepada Nabi, kepada pakciknya. Fadzakartu dzalika li'ammi, maka pakciknya pun telah menyampaikan kepada Nabi SAW. Fada'ani Nabi, Nabi telah memanggilku. Fahaddathtuhu, aku pun menceritakan kepada baginda Nabi SAW. Fa'arsala Rasulullah, maka Nabi SAW telah mengutuskan kepada Abdullah bin Ubay dan juga para temannya. Fahalafu, dan mereka pada waktu itu telah bersumpah. Maqalu, mereka tak ada cakap apa-apa. Mereka berbohong dan bersumpah, wallahi billahi tallah, kami tak ada cakap, seperti mana yang Zaid bin Arqam dakwa. Maka kata Zaid bin Arqam, fakadzabani, maka Nabi SAW tidak mempercayaiku, sebab dia pun masih kecil. Dan orang-orang munafik ni tak dibuka lagi pekung mereka, walaupun mereka dah buat macam-macam kepada Nabi. Dan pada waktu itu mereka bersumpah palsu kepada baginda Nabi SAW. Wasaddaqah, maka Nabi SAW pun membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka apa yang berlaku kepada Zaid bin Arqam, dia pun malu. Semua orang kata macam-macam kepada dia. Sebab pada waktu itu memang dia dengar, tetapi mereka bersumpah palsu dan tak mengaku. Maka berkata Zaid bin Arqam, fa'asabani, maka pada waktu itu maka aku telah menerima pukulan. Syai'un, sesuatu. Lam yusibni syai'un qattu, tidak aku menerima pukulan seteruk itu. Bukanlah pukul fizikal, tapi kesedihan yang dia dapat apabila tak ada orang percaya kepadanya. Pukulan kesedihan, bukannya pukulan fizikal dan lain-lain. Fajalastu fi bait, maka dia kekal duduk di rumah. Maka telah berkata pakcikku, ma aradta illa an kadzdzabaka Rasulullah wa maqata, tidaklah engkau berkehendak apa yang kamu lakukan kecuali supaya Nabi tidak membenarkan kamu dan Nabi mendustakan kamu. Maka pada waktu itu kata Zaid bin Arqam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah turunlah ayat yang pertama daripada suratul Munafiqun. Firman Allah, fa ba'atha Rasulullah idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang kepada kamu orang-orang munafik dan mereka berkata, nashhad, kami memberi saksi bahawa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Padahal mereka bohong, mereka tak beriman pun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ilayya Rasulullah, Nabi hantar seseorang untuk memanggilku, Nabi membaca ayat ini kepadaku. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah qad saddaqaka, sesungguhnya Allah telah membenarkan kamu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus riwayat 3332.
Okey, kita take break jap 10 minit. Kita sambung pukul 10. Dan kita sambung pukul 10.